Kau bukan soalan daripada netizen. Aku tahu ni soalan daripada neraka Zen. Bukan kenang jasa aku ya Siti. I don't care if you don't remember my jasa to you, but because of jerat percintaan lah kau kaya raya, kau mewah sampai hari ni. Di Malaysia ni, I would say 99% artis yang Diva pernah kerja dan pernah kenal fake. Lu siapa? Lu siapa? Popular malu. Mak kau lagi popular pada kau. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby. So hari ni kita ada apa ni? Hari ni kita ada tetamu istimewa yang paling famous dekat Malaysia. Dia paling terdiva sekali dekat Malaysia. Bukan kat Malaysia, dekat Asia sekali. Sorry ya. Okay. World class. World class. Dia dah sebut dah. World class berbilion-bilion. Berbilion-bilion. Maknanya CNN pun jemput aku. Ini kan pula podcast kau yang korang meletup kat Malaysia ni kan. Si Malawau. Aduh. So kau tengok, so kita orang tak perlu lagi perkenalkan lagi siapa kita punya guest istimewa ni. Kau gila hello. Ayam jantan kat kampung pun kenal aku. Ni kan pula kau. Kau boleh tanya ayam jantan tu siapa aku? Ayam jantan Tapi aku teringin nak sebut lah dia punya trademark tu. Apa? Tapi sebut lah. Boleh sebut lah. Boleh sebut je. Kau Diva tak sebut. You all yang sebut. Tapi actually okay, so yang mana mungkin ada lagi orang tu tanya siapakah gerangan ini. Ini adalah Diva A aka Azwan Ali lah. So siapa yang very tak kenal. ya. Sebab apa? You all let me recall kali terakhir Diva AA keluar podcast ni Singapore mari. Tu. Ya, kalau boleh sebut lah. Okay, let's go. Diorang tiga DJ hentam aku. Kiri kanan left right. So aku dengar itu Singapore punya. Why bother kan? Kau ingat kau santik. So ini Malaysia punya. Hidup Malaysia. Malaysia boleh. Podcast kau walk the talk. Yes. Walk the talk. Walk berjalan dengan bercakap. Cakap kan untuk berjalan. Ataupun bila ditranslate. So that's why kita panggil Diva AA hari ni lah. So terima kasih. Before kita start kita punya podcast yang eksklusif ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada Diva AA sebab sudi datang untuk kita berborak santai. Walaupun production kita ni bukanlah production besar sangat kan. Tapi satu Diva nak puji podcast ni. Well, thank you for inviting. Hello, cakap orang putih. Style. And then kau tengok cara Diva post sebiji Tina Turner. Tina Turner pun dah mati baru ni bukan Tina Turner lah. Siapa yang hidup lagi lah kat orang putih. Mariah Carey. Kau tengok cara aku post. Dan lebih tinggi daripada dua anak ikan. Hello. Tinggi maknanya aku Diva. Kau jangan pertikaikan kenapa aku punya santai ni tinggi daripada dia orang. Sedih. Diva kita mestilah kena letakkan dia punya kedudukan tinggi sikit. Sebab dia Diva. Kedudukan tinggi satu. Kau tengok cara aku post. Mariah Carey ya. Siti Nurhaliza pun meraung. Cuba cakap Siti Nurhaliza merebeh dengan Datuk K. Sebab tak dapat kursi macam ni. Actually kita ni belum start lagi, tapi kita dah terbahak dia ni. Macam mana kita nak start podcast kita? Merebeh tu apa? Merebeh tu macam menggebeh. Diva rasa Diva dengan cerita lah. You all yang datang set ni semua top. Ya, memang top. Alhamdulillah. Ngotop penuh-penuh set kan. A-class. So satu persoalan dengan cerita lepas Diva InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat juga. Tapi sekarang ni siapa punya podcast ni? Sekarang dia punya podcast. Ambil, panggil aku lagi. Okay guys. So hari ni kita nak borak dengan Diva AA secara eksklusifnya. Tak ada tapisan Diva. Tak ada tapisan. So basically kita tak ada tapisan. You can say anything you want. Yes. Why bother? So seperti mana yang korang tahu, Diva AA ni aka Azwan Ali, dia antara personality TV yang famous pada suatu ketika dan sekarang pun masih famous. Masih lagi relevan. Yes, Forever. Yes. Tengok dia dah start buat lah video dia. And pada tahun 90-an lah Diva AA dengan media besar kan, TV3. Of course. Masa zaman Diva melets dulu, bahasa sekarang lah melets tu maknanya meletup. Korang berdua tak lahir lagi. Betul. Mak dengan bapak kau baru cek.
belum lagi jadi apa janin tolong sikit. So kau tanya bapak kau. So that's why mula-mula dulu bercinta dengan mak, Diva kat mana? Azwan Ali tu. Okay, so that's why kita panggil Diva AA. Sebab apa? Sebab kita orang nak generasi muda kat luar sana. Umur 56 tahun guys. 57 guys. Salah setahun je. Mampu 57. Macam ni bergetar atas bawah ya. So bergetar atas bawah. Sebab apa? Bila umur aku 98 pun bergetar atas bawah. Yakin 98 sampai? Yakin? Of course lah. Tak ingat kau seorang je kena hidup sampai 98. Okay, so Diva, macam ni Diva. Okay, apa yang kita nak start hari ni, kita nak borak santai dengan Diva lah. So first of all, kita nak tahu Diva AA macam mana boleh join the personality dalam television ni? Apa yang membuatkan Diva nak start benda ni? Cerita you all kan ni serius. Serius kau sekolah tak? Apa maksud serius? Kau pergi Google lah Sabdul. Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Ya, serius ni maknanya Diva memang daripada ITN. Dulu dipanggil ITN. Bukan UITL. Sekarang dah universiti. Dulu dipanggil ITN. ITN ni maknanya zaman-zaman tu kat Dungung. Sebab tu bunyi Terengganu sikit. So dekat Dungung tu Diva lah. Masa tu Azwan Ali Kulu Kile JPP. Kau ingat lagi JPP tu macam Persatuan Pelajar. So asal ada hari buruh, hari apa, hari whatever, akulah ke depan. Mikrofon ni dah jadi sebati lah. So bila sebati dengan budak-budak lepak-lepak macam ni kan, saya kata kau bayangkan satu hari Azwan Ali masuk TV. So biasalah kawan ITN semua pakai gelak. Dia kira dia orang tak percaya dengan Diva. Dia orang tak percaya. Tapi gara-gara tak percaya tu lah semangat untuk Diva. Kau tunggu, teruskan. Kau tunggu aku keluar pada ITN, masuk UM. Masa tu dah tak Terengganu lah, UM UM tu dengan TV3 sebelah je. Tu yang menggelupa pergi audition. Kau dapat Samdul. So itulah yang membuatkan Diva memang nak bercakap dengan orang ataupun nak famous lah. Yes, nak famous lah. Bukan famous lagi. Aku berangan juara lagu tu dihostkan oleh Azwan Ali. Kau dengar, kau faham, kau sekolah tak? Dulu dipanggil juara lagu. Bukan macam sekarang. Sekarang apa? AJL. AJ mak kau. Dulu JL je. So maknanya Diva sempat host lah time tu. Sempat Of course lah. Aku dah diterima masuk TV3. Rancangan apa? Sampaikan. Masa tu aku keras lah. Kau tengok style aku boleh recall Kad pertama datang daripada Haris. Ditujukan kepada maknya di kampung. Kendaku dalam doamu. Keras lah. Keras lah. Zaman tu dan lagu yang dipilih oleh Haris, Menaruh Harapan, Zaitun Samiun. Zaitun pun keluar nyanyi macam nak gila. Masa tu belum accident ada accident. Diva, saya nak tanya, kenapa Diva stop jadi pengacara? Tak, bukan stop, masih. I masih lagi pengacara yang relevant macam you sebut tadi, dan pengacara yang kaya raya. Cuba cakap duit berkepuk-kepuk kan. Jadi insyaAllah tak keluar TV. Cuma tak keluar TV, tapi pengacara tetap everywhere. Orang panggil. Proton panggil, orang tu panggil, orang dipanggil. Kau mampu? Tak mampu. Diorang tak mampu, Diva. Diorang tak mampu. So okay, so kita nak start daripada started of career Diva punya life lah. Maksudnya Diva dah start masuk rancangan TV, and after that and dah jadi personality TV3 dulu antara tahun 90-an, and kita dengar pelbagai benda lah yang berlaku masa tu kan. Betul tak Diva? Masa time Diva keras dulu lah. So antara beberapa soalan yang kita terima daripada audience kita lah, dia orang nak tahu betul ke dulu Azwan Ali ni pernah dengan Anwar Zain? Ziana Zain, sorry. Ayo, kau bukan soalan daripada netizen. Aku tahu ni soalan daripada neraka Zen. Kau lah. Serius Neraka Zen nak tahu Ziana Zain ni. And I hope Diva Ziana Zain is watching. Dengan dia ni terlalu banyak kenangan. Itu je Diva A nak cakap lah. Terpulang pada dia. Dia panggil Diva Dek Non. Dek Non. Kalau kau tanya apa maksud Dek Non, aku pun tak tahu apa maksud kan. Bertahun-tahun dia panggil aku Dek Non. Sampai hari ni tau. Itulah Ziana Zain. Jumpalah sejuta kali pun. Ziana, sekebun cinta nan berbunga. Dek Non memang banyak kenangan lah. Lepas tu kenangan dengan Pak Zain. Kenangan dengan Anwar Zain tu like lah. Adalah. Tapi
bukan soal penting tak penting, terlalu banyak kenangan. It's very difficult to describe in words. That's why dalam satu rancangan TV3 kan baru-baru ni, bukan 20-30 tahun dulu, lagu Cinta Kita, Diva A sampai menangis kau. Ya, yang baru-baru ni. Diana pun dalam set, dalam and set. both crying. And then it's one of the highest viral. So kalau kau tanya aku, mana aku tahu kenapa Dek Nur nangis? Kau pergilah tanya dia, panggillah dia buat dalam set. So maknanya, tapi mungkin itulah orang kata kan, kita punya terlalu banyak story. So dia jadi macam mengimbau kembali. Mengimbau kembali kelas kau. Ya, mengimbau. Cerik. Jangan. So Diva, so maknanya kan macam saya kan, masa time saya budak-budak dulu, saya tengok TV3 and Azwar Ali ni memang selalu appear lah dekat TV3 besar-besar ni kan. Kadang saya personally saya tertanya juga, apa yang membuatkan Diva nak berubahkan personality Diva untuk menjadi Diva tak sekarang? Berubah tak berubah, it has nothing to do with Ziana Zain. Okey, ya betul. Itu satu yang perlu dijelaskan juga. Sebab ramai ingat padangkan muka, tak dapat Ziana Zain, tu yang jadi macam tu kan. I mean they relate my current life dengan Ziana Zain. Please lah. Ziana Zain pun dah kahwin sampai dah cerai dah. So what? Tak, maksud dia I berubah tak berubah itu antara I dengan God. Betul. Sebab yang cipta kita ni God. Betul. You setuju? Betul, setuju. So bila ada benda-benda personal kita tak perlu kok. Betul. Tak perlu pun masuk dalam ni jaja yang kita ni konon jantan, kita ni straight. Kan? Orang tengok pun orang tahu kau cepok. Kau sajat, kau dengan sajat 2 kali 5, 2 kali 5, 5 kali bab. So maknanya dia macam sajat. Dia nama sajat pun keluar ya. Okay, so tapi kenapa Diva pilih kontroversi ni part of life dalam career sebenarnya? Tak, bukan part of life. It's me. Okay. Lantaklah kau nak kata part of life ke, part of apa ke kan. But it's me. Sebab it's me maknanya dulu keras. Sekarang bunyi apa tu? Kan? So soal keras lembut, as I said, it's me and God. Kan? Jadi perlu ke kau sebut-sebut tu? Kau siapa? So kena marah. Kan? Kau bapak aku ke? Tak perlu tanya. Tak, ini netizen. 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 Kau pergi jaga mak kau lah. Okay. So sebab kau tengok audio man, ada dia peduli perbualan kita. Janji audio good. Janji audio good. Sebab apa? Macam okay, kita tahulah macam dulu Diva pernah sekali letak jawatan daripada TV3 disebabkan persembahan Siti Nurhaliza. Tu kenapa? Boleh itu cerita betul. sikit? Itu cerita betul juga. Very good question. Kenapa? I like because Diva A masa tu Azwan Ali berjuang untuk seorang calon yang bernama Siti Nurhaliza. Masa tu dia tak SPM ada Datuk Seri apa semua, tak ada. Dia SPM lagi ada? Yes, dia masih SPM. So arwah Bat ni pengurus dia SRC dah meninggal dah. Macam tak percaya. I can recall that moment dengan Bat. It's very, like very touching lah. Maknanya I cakap, Bat, whatever nonsense dah berlaku, iaitu semua tahu masa tu yang lagu Jerat Percintaan akan dibawakan oleh Mazlila. You can even ask the arwah of the composer of the song. Arwah ada Nana Buasan. Di Google dah tak ada dah. Inilah orang-orang yang dah tak ada. So it's so sad to think that moment. So dia orang pun menggelabah dia lah sebab dah PC. Kalau tak PC maknanya dah press conference. Lagu tu akan dibawakan Jerat Percintaan oleh Mazlila. So I was the one that called back. No, I still want Siti. I still want Siti, no matter what dia SPM ke oral mak nenek dia, she has to be in the studio for the live. Habis macam mananya? Habis Mazlila macam mana? Forget it. I want Siti. By hook by crook bawa dia. So Siti datang jumpa Diva dengan bawa beg dari kampung Kuala Lipis, naik taksi, turun taksi, masuk studio. Ni engkau Siti Nurhaliza? Yes. Muka bodoh dia lah, muka 17 tahun. Bukan bodoh apa, muka nerd kan. Tapi bagi Mike, Ziana Zain sudah pandang semacam. Bukan hanya Ziana Zain lah, calon-calon lain pun kan. Tiba-tiba budak tu siapa? Oh, dia lah Siti Nurhaliza. So tapi bila Siti ambil mic, Jerat Percintaan tu melantun suara dia. Kau pernah dengar suara orang melantun? Sama macam CD. Macam CD tu dikopak, dikeluarkan suara tu dan dia menyanyi. She's very natural and very good. Jerat Percintaan tu
Sampai audio man pengsan tengok dalam bilik audio man tu. Apa ni, masa tu bukan Diva ya, Azwan Ali, tengok ni suara dia. Bukan hanya kru lah, semua orang terkejut dengan lantunan suara Siti Nurhaliza. Okay, so jadi apa yang membuatkan Diva disebabkan Datuk Siti tak berhenti tu sebab banyak hanky-panky management lah. Hanky-panky management ni tak salah, management zaman tu, you know, diorang macam tak puas hati. Kenapa Diva let go, Azwan Ali let go Siti? Itu puncanya. Jadi ada management yang mengganggu I punya kebebasan sebagai penerbit. Suka hati akulah nak panggil Siti last minute ke dah PC ke. Itu puncanya. I am what I am. So kepada Siti Nurhaliza, I think she knows the whole story. So, itu je Diva minta. You have to remember the moment. Bukan kenang jasa aku ya Siti. I don't care if you don't remember my jasa to you, but because of jerat percintaan lah kau kaya raya, kau mewah sampai hari ni. Get the message right, Siti Nurhaliza and the fan. Sebab fan dia ni yang very the beruk. So maknanya Azwan Ali pada ketika itu memang dah nampak Datuk Siti Nurhaliza ni as a greatest artist lah time tu. Ke apa yang membuatkan Azwan Ali tertarik dengan Siti? Bukan soal dia greatest artist ke. Kita nampak lagu Jerat Percintaan tu kena dengan seorang yang bernama Siti Nurhaliza. Budak ingus kata orang kan. So kalau kau bagi Mazlila, dia jadi Jerat Moklu. Tapi time tu kan Diva A, saya nak tanya, time tu Siti Nurhaliza dia dah start menyanyi lah. Dia memang penyanyi, tapi dia taklah popular mana. Masa tu lagu apa dengan 2x2 tu hits juga. Lagu apa tu? Kau Mawarku. Lagu tu Siti boleh lah, tapi tak ada lah macam gah melantun. Dia hanya gah melantun lepas kejayaan Jerat Percintaan. Itu cerita starting point lah dekat situ. Starting point, yes. So macam contoh Diva antara personality yang pernah bekerjasama dengan media-media besar kan. Kita nak tahu sikit lah pengalaman lah dengan TV3 macam mana, and apa yang membuat TV3 ni I hope TV3 is watching. TV3 akan tengok. Tak, maksud dia orang TV3 ke apa, kita kena respect each other. I also got billions macam yang kau tadi. You know, kenalan I yang masih bekerja di TV3, tapi ramai dah berhenti. Tapi as I said, we respect each other. Yes. So kenangan tu sukar dilupakan. Ramai tokoh-tokoh yang Diva ingat jasa dia. Dan diorang pun ingat jasa Diva. Tapi take note, 2023 ni TV3 again berubah management. Can you understand that? In any organisation dia akan bertukar management. So management yang sekarang ni dengan management tahun lepas 20 tahun sudah tak sama. Tak sama, betul. Tak sama, Samdul. Betul. Sebab tu you have no further comment lah. Betul. You got it. Kan kena saman pula. Betul lah, sebab Diva seorang yang, you know, I tahu selok-belok TV3 tu daripada dulu. Kau sekolah tak, dulu punya management dengan sekarang punya management. Tapi to say that which management is the best management, I won't reveal. So up to you. Silakan ada orang saman Diva untuk TV3 kononnya. Okay Diva, antara benda yang saya nak tahu macam mana perkembangan Diva semasa membesar dulu. Masa setiap orang akan lalui fasa-fasa time membesar kan, time budak-budak dulu, and dengan adik-beradik Diva semua. Diva masa membesar seorang yang pendiam dan takut kamera. Takut kamera. Dulu kan kamera tak apa-apa besar-besar kan. So nampak kamera je berterabur lari. So Diva nampak kamera je berterabur lari. So do I. So Diva memang macam tak suka limelight lah. Dan I seorang yang pendiam. So dalam keluarga pun arwah abah lebih sayangkan Azmin Ali. Kau kenal? Kenal. So apa-apa sikit Azmin Ali. Aku ni macam anak tiri dia. Daripada situ rebellious tu, dendam tu bermula. Sebab I selalu diperlekehkan oleh arwah bapa ni. Diva memang rapat dengan arwah mak. Tapi itu semua tinggal kenangan lah. Sebab orang kata bila bapa tak ngam dengan kita jadi macam tak boleh terima lah. Sebab kita membesar kan. Ada je segala masalah dalam rumah tu. Contoh ubat jantung dia hilang apa semua, dia tuduh
Azwan Ali yang kat 6 kan. Time tu lah. Jadi dendam tu membara lah sampai dia meninggal. Itulah cerita arwah abah saya. Tapi tak apalah, orang kata kita pun dah masa lepas, dah berlalu. So things happen. So Diva memang seorang pendiam, penyengap lah orang kata kan. Tapi dia jadi lain bila masuk ITM tadi. Sebab kita dah masuk JPP apa motivation semua kan. diri tu lah. Dia dalam ITM tu yang dia berubah. Betul? Sebab saya seorang yang low profile. You can check gambar kecil-kecil pun tak ada. Sebab saya takut kamera. Bila ada kamera je saya akan paling. Sebab macam saya sangat faham dari segi psikologi lah. Betul. Kadang-kadang apa yang Diva ada sekarang adalah disebabkan kesan kehidupan yang masa lampau mungkin. Betul. I mean like dari segi kesedihan, kekecewaan kan. Sebab tu ada satu persoalan yang saya nak tahu. Kenapa Diva tak nak kahwin? Tak nak kahwin sebab nafsu tak ada. Tapi sorry. Nafsu kalau kat anak ikan laju. Tapi Diva ni saya nak tanya Diva. Dia apa audio man? Diva ni saya nak tanya satu soalan. Bagi saya lah, antara artis yang dekat Malaysia ni yang the realest one is you. Realest one. Betul tak? Yang betul-betul real punya, yang jenis cakap kan? mampu lah real, bukan cakap. Real, cuma cakap real. Yang jenis macam nak cakap, kalau aku nak cakap ni, aku nak cakap dulu apa. Macam Diva pun tak kisahlah orang nak kata kategori lelaki keras ke, lelaki lembut ke, sajat ke, mak sajat ke, kan dia punya pasal lah. Yang penting hidup Diva tak kacau dia, kan. I am what I am. So bila I like someone, I just bagi nombor, macam tu. So it's very frank. Saya nak tanya Diva, macam kau pun nombor belum bagi lagi, nombor dia je ada. Jadi anak ikan lepas ni Arif dengan ni. Daddy Diva host pun dapat nombor. Diva, saya nak tanya, antara artis yang Diva kenal lah kan, artis mana yang Diva rasa macam dia pun real juga sama dengan Diva? Tak tahulah. Bodoh sampai ketut. Soalan Malaysia ni, soalan about you tanya ni, you know, di Malaysia ni I would say 99% artis yang Diva pernah kerja dan pernah kenal fake. Fake semua. That's why saya nak tanya tu. Fake maknanya terutama bab-bab berjantan ni. Oh my god, dia orang punya fake, nauzubillah min zalik. Seolah-olah dia orang tak tahu benda tu. Faham. Tahu lah benda apa kan? Benda-benda. Seolah-olah dia orang tak tahu, tapi sebenarnya hari-hari mencari. Kau lah. Yang tengok ni kau lah. So macam contoh kita berbalik. Diva panggil reti sangka negara, sangka negara lah. So macam contoh kita berbalik pada adik pembesar adik-adik kan. Maknanya kenapa Azmin Ali dengan Azwan Ali ni mesti ada beef, mesti ada macam sampai sekarang, even sampai ke masuk dalam industri viral, politik. Kenapa sampai sekarang? Adakah korang as adik-beradik ni tak ada macam nak berborak, duduk santai belakang off camera sebenarnya okey? Yes. Okey, kepada semua yang menonton, netizen, nerakazen, sempudaran tu maknanya dia busybody. So Diva A nak jawab satu lah. Isu Diva A lawan Azmin Ali. Jawapan dia senang je. Cantik ke Azmin Ali tu? Promo kan. Kau akan viral sebab jawapan dia cantik ke Azmin Ali. Sebab apa? Azmin Ali ni, okay, now Diva berbalik pada soalan tu, satu yang Diva puji lah, dia memang bagus ya. Azmin Ali ni bagus sebab dia jadi menteri tak menteri tu dah belakang kira. Yang pentingnya satu dunia kenal kan satu Azmin Ali. So Diva nak puji live dekat Azmin Ali ni sebab dia tak pernah macam revenge jawapan. Kau perasan tak? Faham. Lantak engkau lah Diva A nak kata apa dekat Azmin Ali, why bother? Dari segi tu Diva puji dia. Diva banyak berbual dengan isteri dia. I panggil Kak Syida je. So mana tahu she's watching this tape. I'll just tell the truth. I have no problem. Cuma ini ikhlas untuk produk ni. Diva A mungkin ramai yang tengok, siapa yang tengok semua none of my business. Tapi eksklusif. Kata wartawan terkenal host, eksklusif. Eksklusif ke eksklusif bahawa Diva hanya nak berbaik dengan Azmin Ali. You got it? Diva A hanya nak berbaik dengan Azmin Ali. Kau Azmin Ali ke?
Kalau kau bukan Azmin Ali, kau Ali tak apa-apa nama awal tu, Jembalang, Jin, Apret semua, get lost. So maknanya Diva dengan Dato' Teringin Azmin lah nak balik, nak berbaik dengan dia. Macam you cakap tu betul. Ada terfikir tapi peluang tu tak ada. Kenapa? Sebab tu adik-beradik. Sebab peluang tu of course kita boleh merencanakan. Baru ni pun peluang-peluang tu dah mula datang. Tapi Diva rasa belum waktu sesuai kot. Biar dululah. Sebab yelah adik-beradik kan, bukannya adik memang ramai nak tengok. So Diva rasa kalau Diva berbaik dengan Azmin Ali, malam ni juga viral nombor 1. Maknanya semua rantaian belt media sosial cerita pasal dua beradik ni, Azmin Ali dan Diva A dah berdamai. Katalah gambar I bersalam dengan dia ke, berpeluk dengan dia kan. Very true dek. Memang Diva teringin momen tu tapi belum kot. So maknanya macam Diva IA ni, dalam adik-beradik Diva A baik dengan siapa je? Boleh ada siapa? Maknanya Diva yang solo je. Buang lawak, aku solo man. And by the way, adik-beradik Diva A berapa orang? Ada dulu ada 6 ekor, sekarang 5 ekor aku buangkan buat semak je. So Azmin Ali je, faham kan? Azmin Ali tu walaupun I bantai dia, I teringin nak berbaik dengan dia. Bukan soal politik bukan soal ada nama besar. Adalah sebab-sebab yang Diva rasa why not. Yalah, betul. Maknanya kita sebagai adik, kita lah beralah. Betul. Kau abang aku. Takkan kau pula cari aku pula cari engkau. Betul. Kau mampu. Sebab maknanya dari apa ikut pengalaman Diva IA dalam adik-beradik punya hubungan. Betul. Kan, apa sebenarnya kita kena titik beratkan dalam hubungan ni? Oh, very good question. Okay, dalam adik-beradik ni kena respect is the keyword. Maknanya how you respect your Kak Long, Kak Lang, you know, Abang Long, Abang Ngah. Yes, very true. You have to respect them. So yang keduanya Diva rasa is, lepas you respect, you have to ego. Pandangan Diva lah. You have to adapt he or she punya status. Misal katalah Kak Ngah kau miskin kau kaya, but you have to adapt. Adapt maknanya you have to redha lah. Kakak you tu tak semewah you kaya raya, pakai Alphard dengan Bonzo, you know, all the luxury life. Tapi adik-beradik kita susah. Renung-renungkan apa yang Diva cakap. Faham. Maknanya adapt ni, kita janganlah macam nak hina ke, abaikan isteri pula mengata ipar dua tonggang terbalik sebab dia miskin. Benda-benda macam tu very menyinggung lah. So we have to respect and adapt. InsyaAllah akan selamat lah kan. Macam Diva pun dah tahu lama benda tu, tapi my family I rasa malah nak cerita kot. Panjang cerita. Kalau cerita podcast ni 80 juta episod tak habis. So maknanya dekat sini apa yang kita boleh nampak, niat hati Azwan Ali ataupun Diva AA ni sebenarnya baik. Memang nak adik-beradik bersatu lah sebenarnya. Yang mana adik-beradik lain lah? Ada je, tapi as Diva cakap lah, belum masanya satu, because we are talking about dosa-dosa. Betul. Alang-alang kau tanya kan, setiap orang tu ada dosa. Tapi kalau dosa dia melampau-lampau, tak semudah itu kau nak macam petik jari and maafkan. No, takes time. Sebab macam saya ada Diva A menyorot hal-hal tu sebab amat tersinggung dengan apa yang mereka buat terhadap Diva. Terus terang, you can watch this jawapan for all yang tertengok kan. Nasib lah. Ada satu video saya ada ternampak, saya ada tengok kan, Diva AA pergi ke kubur, ini sorry lah kalau macam ada tersirat ke apa sikit kan, pergi ke kubur arwah mak. And apa yang saya tahu juga, Diva tak sempat masa arwah mak meninggal. So maknanya Diva buat apa time tu? Diva busy ke atau tak balik ke? Macam mana nak tahu sikit. Sebenarnya hakikatnya saya ada kerja, tapi berita tu saya dah sit down dengan seorang ustaz. Kemungkinan akan berlaku sebab masa tu genting lah, kedudukan arwah tu genting. So Diva dah berdiskus dengan ustaz tu apa patut buat. So itu je cerita dia. So teringatlah ustaz tu kata tak apa, kalau Diva pulang dengan 1001 cerita negatif, lebih baik Diva buat solat ghaib mayat daripada jauh.
Faham kan? Faham. Jadi disebabkan kesibukan dan baru tahu yang mak tu dah tak ada. So diva kedua masjid, ini pun eksklusif sebab belum pernah didedahkan. Walaupun dah dikecam apa semua puas dah. So diva ke masjid KLCC dan Masjid Bangsa membuat solat mayat ghaib sehinggalah jenazah arwah mak dikebumikan. Dari jauh lah. Sebab kalau balik menimbulkan jawab sangka, pergaduhan, fitnah, better not. Maknanya time tu Diva seorang-seorang. Seorang-seorang hanya Allah yang tahu. Tapi tak apa, Diva dah lalui dan yang penting nak telan kecaman netizen ambul sedapnya mulut kau kata aku anak derhaka lah apa semua kan. Tak apalah, Biar Tuhan je tahu. Allah Maha mengetahui kenapa Diva tak balik. Kenapa Diva meraung dalam masjid macam orang gila seorang-seorang kan. Tak apalah, semua tu dah puas telan. Tapi maknanya Diva pun kuat gak lah. Diva boleh handle benda tu Diva tak gila dapat. Tak kuat. Siapa maknanya tak ni datang, semangat yang hilang. Semangat macam lagu ekspedisi lah. Kelas kau hilang. semangat ni dia hilang. Sekelip mata lah dia hilang sebab yang pergi tu orang yang paling you sayang. Betul. Hanya Allah yang tahu. Pun ada sebab-sebab lain lah, mak tu, arwah mak tu, itu ini. Tapi kalau you maafkan dia pun kan, benda-benda lain yang mengganggu. So harap yang faham, terima kasih banyak. Keep moving lah. Yang tak faham, menuduh, mengecam pun tak apalah. Atas dunia kau boleh kecam. Diva tak rasa apa. Masa tu memang marah kepada yang menyalak-nyalak, kata Diva nak derhaka lah. Apa yang tak keluar dik, dah puas telan. Tapi I think tak apalah sebab yang mengata tu dia orang tak tahu cerita yang benar. Tapi at least orang tahulah sebab di sebaliknya kan. At least orang tahu yang benda penting ni. Kita dengan Allah. Betul. Tapi yang penting kita dengan arwah. Macam lepas pada tu Diva rasa eksklusif juga untuk siaran ini. Dua artis yang memang dah tertolong lah. Diva tak lupa lah jasa dia orang sebab tengah makan ikan bakar, culik tak apa ni dekat gerai one of the artist, iaitu Sharifah Syahira ataupun Rara. So nak jadi cerita, kedai dia tu menghadap kubur Maktum. Kat Taman Melati. Yes. So kat Taman Melati tu boleh nampak kubur Maktum tu sebab kubur Maktum tu besar. Memang Azmin Ali lah yang buat. Memang kubur tu besar lah. Daripada jauh dah nampak warna putih kan. So Syira dengan Sharifah Syahura, dua artis ni. Kita orang tengah makan lepak. Lepas tu dia orang kata bila nak jenguk arwah Maktum, contoh kan, soalan daripada kawan-kawan. Tak kuasa aku. Masa tu dah setahun, ingat lagi. So Syahira kata, pergilah mak ayam, pergilah jenguk walaupun dia dah meninggal, pergilah. Dia orang macam memaksa, Syora pun memaksa. So esoknya Diva ingat lagi hari Jumaat, and I went. And I went. Betul yang dia orang cakap. Mak tu mak tu is there lah. Walaupun dia kubur kan, kau faham kubur macam mana, tapi kita dapat rasakan mak tu was there. Maknanya Diva A ni kuat sebenarnya. Dia sangat-sangat kuat lah. Lepas tu Diva nak share lah, baru je pergi kubur mak baru ni, bukan 2-3 tahun sudah dengan Syira dengan Syora tu. Sebab lepas pada tu Diva pergi every week. So yang boleh share, elok keluar pada kubur Maktum ni lah. Tiba-tiba baca kuat Boys apa tadi Boys pula Bros Gang TV. Bros Gang TV offered. Kau mampu. Sejarah. Keluar pada kubur, bukan hanya Bros Gang TV offered, macam-macam. Tengok lu. Baik rezeki tu kan. Maknanya ini satu pendedahan eksklusif. Kau tak percaya kau pergi kubur arwah parent kau, mesti ada lah rezeki. Mesti kau mohon rezeki, doakan arwah mak, arwah abah, supaya rezeki kau meluas. Betul. Happen. So kalau anda kata, kalau contoh saya nak tanya satu soalan lah, ini cepu mas lah. Kalau anda kata boleh patah balik, apa yang Diva A buat sebelum arwah mak? Kalau boleh patah balik dalam hidup ni, rasanya nak sayang mak tu sampai ke akhir lah. Itu yang paling Diva nak buat. Tapi sebab apa, dah berlaku kan, maknanya mak tu tak ada. Bila dia meninggal, kita tak ada. Jadi benda-benda tu is very
Orang kata menyesal pun tak berguna lah. Sedih lah kan benda tu kan. Sangat. Itu memang Diva nak buat balik adik-beradik, tak heran. 6 buat hal, 6 ekor buat hal kan. 6 aku terjun ke laut tu. Tolak jatuh. Semak. Tadi kata nak baik-baik. Ya, baik tak tadi. bagi Diva dengan mak satu regret. Satu regretting lah. So maknanya kena sayang mak lah. Kena jaga mak. Jadi mesejnya kepada semua penonton, sayangi mak sayang kita. mak, jangan tinggal. Jangan nak melawan lah itu ini macam-macam cerita yang kita dengar kan. It's your mother. Jadi susah kalau bapak tu tak apa lagi, but not mak. Percayalah cakap Diva, syurga itu belum lagi janji-janji Allah kan, yang betul. siapa baik dengan mak akan syurga. Betul. Semua tu tak usah kata lah. Ya, betul. Okay. So it's a sad thing lah kalau mak ni. Ya, kita pun tak boleh nak patah balik kan benda-benda macam tu. Sebab mak tu dah tak ada. Lain mak tu, kalau dia tak ada tiba-tiba dia hidup balik kan. So Diva selalu terfikir, kalau lah mak tu masih ada, terutama hari raya macam baru ni kan. It's so sad. Sangat sedih lah kan. Lagi-lagi bila kita duduk seorang kan, banyak fikir benda-benda macam kita ni. terbayang. Betul. Sebab macam dulu Diva selalu kalau seorang pun Diva memang pergi kat dia. You got it. Macam bila tak ada syuting apa kan, Diva akan pergi duduk sebelah dia, berborak dengan arwah mak ni, the feeling, so dia akan dan Diva pun terkenal masak rendang Chef Diva because of arwah mak Tom. Dia yang ajar, okay, kau tahu ni resepi tu, kau biar api tu ni dulu, kau ni, so dia membebel, dia bagi petua cara dia masak, and then kita cuba ikut. Memang meletup. Kalau kau makan rendang Chef Diva, kau akan meninggal. Tak nak makan dah kalau meninggal. Kalau meninggal tak nak makan Diva. Tak, kau meninggal kau hidup balik lah. Okay, so Diva, kita pun dah tahu sedikit sebanyak pasal tu. Okay, kita nak masuk ke dalam career Diva AA ni pula. Yes. Okay, so saya personally, saya follow Diva punya Twitter. So main Twitter, account handle tu Twitter Diva sendiri yang tweet hari-hari ke atau macam mana? Okay, very gila lah Twitter tu. Ulang balik soalan maut tu. Okay, so Twitter ni, Twitter Diva AA kan, yang duk tweet hari-hari, post gambar artis tu, attack artis ni, attack politician, attack everything. Benda tu sebenarnya dihandle oleh Diva AA sendiri ke atau macam mana? Okay, kepada berbilion-bilion yang menyaksikan podcast ni, all Twitter @Diva AA tersohor is from my own hand. Kau sekolah tak? Sekolah. Ya, memang Diva akan maki hamun apa juga isu di Twitter. You are right. Menteri kena, bekas Perdana Menteri kena, mayat-mayat hidup ni lagilah kena. Mayat-mayat bergerak ni kan. Lepas tu artis-artis yang perasan top ni kena. Siapa yang tak kena? Kau pun besok akan kena. Jangan tag. Diva, saya tengah berjaga je kata-kata saya ni tau. Bros Gang TV ni akan kena. Tapi apa motif sebenarnya tak, Twitter bukan Diva maki hamun tu sebab they did something wrong. Kau sekolah tak? So ramai yang mula-mula macam tak boleh terima tu dulu. Tapi lately ni I rasa followers pun makin bertambah. Orang suka. And then bukan soal dia orang suka, dia rasa betul Diva cakap tu. Ni bukan soal suka tak suka ya. Soal memang berbisa, memang hanjing mulut puaka aku ni. Tapi ada benarnya. You got it. Tapi dekat Twitter tu kan, suara Diva dekat Twitter tu, orang mesti akan ada komen macam menghentam Diva sebab tak, itu dulu. Ya, betul. Itu dulu. Sekarang ni turn off commenting. Lari. Kau nak komen apanya? Sebab bila aku buka, dia bukan mengomen, dia menyala. Wung. So macam mana Diva overcome benda tu? Outcome tak, dulu memang stres sebab bila kadang-kadang kita pun sibuk kan, malam-malam balik kau 6 juta maki hamun balik. 6 juta. Bukannya 1-2 komen ramai gila lah yang menentang. Tapi pada Diva it's hard to, berbalik pada soalan you, it's hard to telan. Faham. Sebab dia orang akan macam-macam, kutuk macam-macam lah. Oi, belah lah kau yang kau bagus ni kan. Dia orang tak boleh terima. Tak boleh nak kontrol. Nak pula kalau isu-isu yang melibatkan puak-puak yang ada geng-geng ni. Kau ada geng? Tak tahu lah. Bros Gang? Ada geng? Ada geng ke tidak? Bila ada geng kan dia report. Macam report lah dia. Orang tak tahu jadi tahu. So malam tu bertalu-talu puak-puak dia lah. Puak-puak dia dipanggil puak-puak dia menghentam Diva. So
enough of all said. Sekarang ni ulang balik, turn off comment. So apa aku maki Hamon, aku boleh post sajalah kan. Okay Diva, so seperti mana yang kita tahu kan, lepas Diva resign daripada TV3, Diva open for the new production. It's called Azwan Ali Production. Yes. So production tu berapa tahun sempat aktif and macam mana dari segi orang kata apa, mission production tu? Azwan Ali Production. Azwan Ali, yes. Ni soalan tentang Azwan Ali Production ni pun bagus juga sebab macam dah tak wujud Betul lah tu. 2023. Betul lah tu, Samdal. Kenapa stop? So Diva tak buat dah production ke apa sebab jawapan dia senang aja, tak kuasa. Kenapa? Tak kuasa ni maknanya maybe I'm tired of what I was doing. Directing, standby, itu ini udah lah tu. So not only 2023 lah. So I rasa sebelum lockdown kot, Diva rasa tak nak lah lagi penat. Mungkin faktor umur kot. So antara so Diva dah bye bye. Macam syarikat tu pun macam tak berfungsi lah. Sebab tiada production dah. Memang tak ada. So antara macam hosting, direct, antara yang semua yang Diva ni kan, yang mana paling susah sekali bagi Diva? Well, semuanya kepuasan. Dia tak ada susah pun sebab you are enjoying the work. I really enjoy my work as a host, passion, standby, lepas tu as a director kan. So Diva akan check shot, cerewet dari segi konti. Kalau tangan dia mengamuk macam ni, 10 kali ulang take pun macam ni. Tu yang macam Saleh Yaakob selalu kena marah. Sebab dia antara selebriti yang Diva suka ambil. So katalah first take Saleh Yaakob akan bagi tangan macam ni, contoh. Masuk second take tangan dia macam ni. Nampak tak perbezaan? Masuk take yang ketiga tangan dia dah jatuh macam ni. Memang tak sama. Itulah Saleh Yaakob. Saleh, kalau kau tengok, kau nak saman aku, saman. Kau memang macam tu. Dan dia penuh dengan lawak-lawak dia. Jadi kita legend nak marah pun tak jadi. He's far better than Jeb. Yang I think kalau pelapis baru Jeb kot. Almost him. Tapi Saleh Yaakob ni dia ada gestures dia kan? Attitude dia dululah. Dia memang funny. On camera he was so funny. Ada je benda dia sampai kita jadi pening dalam bilik editing sebab berbeza. Sebenarnya itulah cabaran sebagai pengarah. Kalau kau kata susah sebab konti. Macam Rosna Ma'aris, one of my favourite also. Dia pernah kena marah sebab long shot dia punya payung sebelah kanan. Nampak ni dia pegang payung. Kan bila close up dia, payung dia tiba-tiba dah ada kat sini. Nampak tak? Beza. So bukan I tak ada konti girl ke konti man, ada. Tapi konti girl pun tak tertengok ni. Dengan konti girl kena hamon dengan aku. Tadi bukan dia punya payung sebelah kiri ke? Dia macam tu. Okay, satu soalan ni. Apa pendapat ni? Pendapat ini bukan statement lah, pendapat. Macam contoh yang baru-baru ni kita diviralkan Dato' Atan yang dia attack jurnalis kru yang masa kat TV apa, saya tak sure TV apa, yang pasal TV tak silap berita pembaca tu dia tak apa, dia sekolah ke terus direct secara live. Pendapat lah, senang apa lah pendapat? Even Dato' Atan is my friend, so I hope Dato' tengok you have to terima teguran Diva AA sebagai orang yang berpengalaman juga. Mustahil channel tu tak beritahu is live. Mustahil. You don't talk shit. Ini direct to Dato' Atan. So kalau ada juga terbaca konon Dato' Atan tak tahu, dia tengah relax. Okay. Tapi pada Diva susah nak terima lah alasan-alasan tu. Sebab biasanya penerbit akan kata it's a lie. Dan ini telah diperakui oleh stesen tu selepas itu. Memang dia dah beritahu Hatan is live apa semua kan. So maknanya tak payah nak bagi alasan lah. People yang biasa dalam show-show macam tu akan tahu. Biasanya TV station akan beritahu. Tak tahulah TV tu tak beritahu. Tapi saya ingat Diva, TV tu pun mengaku dah beritahu. So satu message yang kita kena terima dalam kes ni, jangan nak defend diri lah. Kalau dah salah, buat minta maaf. Betul. So itu je lah isu tu. Sebab bagi Diva bukan soal kau senior atau kau popular. Soal it's back to hormat. Betul. When you nak hormat penyampai tu, kau ingat kau boleh sembuh dia, is live. Malu lah kan. Salah macam tu. Kesian macam lah. kau punya produk ni pun tiba-tiba Diva sembuh. Tak boleh sebab kau depan-depan. Ada limit dia. Betul. Betul. Tiba-tiba kau baca apa pasal ni Diva sembuh-sembuh ni kan.
So benda-benda macam tu memang it's very sensitive. Sensitif Macam you tak hormat orang tu kan. Orang tu tanya kan. So maknanya Diva tak setuju lah. There must be ways of there must be ways. Diva memang nak rekod ni bukan apa. Diva nak suka point ni, soalan ni very good. Bukan hanya kes Datuk Hatan ya. There must be ways of the way you bawa diri to this kind of production. Kau ingat kau Najib Razak nak tinggalkan set? Wahayus. Kan Najib Razak boleh lah, kau belah lah, tinggalkan set lah, cabut mic lah. Itu Najib Razak, dia tak boleh terima soalan-soalan tu. Tapi pada Diva, berbalik pada reality. Pelbagai production di Malaysia ni, you cannot do that. There must there must way of saying it out. Misal kata, I don't want to answer, no further comment. Contoh. Dan tapi jangan nak hemburkan penyampai ke apa ini dengan malu cara lah yang kan. memalukan balik host tu. Ya, betul lah. So itu saja pendapat. It's being recorded. Macam ni kan Diva record ni. Ramai akan jadi saksi. Ya, betul. So betul tak Diva cakap? Come on. Pendapat lah kan. Betul lah. Kita kena hormat. We have to respect. The keyword is respect the crew, respect the director. Kau tengah panas apa pun tak, whatever yang kau tak puas hati lah, never. Respect lah. Respect is the key lah. Kelas tak jawapan Diva. Kelas A gitu. Okay, so macam contoh Diva sepanjang dalam kerjaya Diva kan, kenapa macam contoh Diva berani untuk melantang suara artis-artis dalam industri ni? Maknanya Diva tak takut langsung. This is good. Sebab kita tak perlu takut. Because the keyword is berani kerana benar. And then to the most of Malaysian artists, to the most kau terasa engkau lah. Artis-artis sampah ni Diva panggil reti sangkak negara. Because yang Diva smash ni Haris is those yang I don't know tujuan diorang jadi artis. Mungkin diorang perasan ramai followers, famous tapi mostly sekarang sebab tu lah Diva itu masalah dia. Macam Diva, we started from the bottom. Kita naik sikit-sikit. Kita menghargai orang, lepas tu orang kecam kita dah puas telan. Nampak tak berbeza tak pengalaman kita? We are long runway to achieve what we are today. Yes. Whereas budak-budak sekarang gedik viral konon popular. Lu siapa? Popular mak lu. Mak kau lagi popular pada kau. So maknanya dari segi kalau pendapat Diva dari segi credibility influencer zaman sekarang ataupun artis zaman sekarang ni adalah tak. No, you can say influencer apa semua, mak nenek kau suka tingkau lah. But then jangan terbawa-bawa ego tu. Betul. Macam kau hebat. Sedangkan kau punya popularity tahun depan dah orang lain dah. You got it. Tak percaya kau tekan muka-muka musibat yang popular dekat TikTok tu 2 hari je dek, sekarang dah tak popular. Orang meluat tengok kau. Kau faham? So how? Jadi kita nak orang yang ada aura macam Diva A ni sampai ke mati orang suka. Orang cuba sambung harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama Diva A. Diva A buat apa? Nama kau boleh jadi Diva A. Maknanya meninggalkan nama. So tak kalau contoh dari segi perspektif Diva lah, seseorang artis ataupun tak kisahlah apa-apa karyawan, macam mana to stay relevant? Tak, stay relevant tu senang je, down to earth. And then biarlah orang kata kau mulut macam Han Swang ke, tak ada insurans ke, mulut macam loji tai ke, macam Diva lah. It's okay, that is your opinion. Tapi sekurang-kurangnya aura kita tu, aura kita tu bila dapat job, katalah tak kisahlah TV station mana, kita do the best. Maknanya bila kita keluar tu terasa macam ada current aura dia. Kau boleh sama, kau ambil si balon Sempudal A ni, dia main balon je, terimalah Siti Nurhaliza dengan Cindai, berbeza dengan dihostkan oleh Azwan Ali. Ya, anda sedang menyaksikan secara langsung. Baiklah, kita akan bersama dengan lain kan. Aura dia lain. Aura dia, ya Allah, Azwan Ali kau introduce Tok
putih. Legend. Bukan soal legend, dia berbeza aura dia. Aura dia, faham. Suara dia, gaya dia, 57 tahun dia. Kau mampu 57 tahun macam ni. Target sampai berapa? 98 lah kan? Target 98 tapi kau kena standby long shot. Long shot rupanya ada kereta tolak. Okay, so kita banyak lah borak dengan Diva ni. Kita banyak nak tahu pendapat perspektif lah. Sebab Diva antara artis yang lantang bersuara kan. Yes. How about the LGBT movement in Malaysia? Oh, LGBT I like. Tiba-tiba ban. No, I mean like your perspective. Maksud dia LGBT ni pandangan Diva senang je. You know, you have to put yourself kat mana? Kat mana dalam isu ni? Either you like it, that's why I jawab I like. I like tu kau boleh pertikaikan lah kau tengok dia. I like. Kan? Berbeza dengan orang yang jawab I dislike. Ni tanda dislike. Kau tekan je emoji kau tu ada tangan macam ni. So sebenarnya terpulang sebab dia very sensitive issue. Sensitive betul. Tapi bila Diva punya pandangan senang aja. Jangan kita hype up the issue. Put aside. Terutama kita relevant authorities lah. Macam menteri ke apa, shut up boleh tak benda-benda ni? Kena pandai-pandai bercakap. Bukannya itu bumbang-bumbang, you know, isu-isu pondan, isu-isu, sebab ada orang tak suka. Betul. So pandangan Diva berlapik-lapik tentang isu ni. Tapi kalau orang tu suka pun isu-isu ni, kita jangan macam mana, isolate dia lah. Memang itu hak dia. And that's it. That's the most. Faham kan? So itu pendapat further, you know, perspektif Diva lah. Maknanya respect each other lah. Respect each other. Sebab ini soal aib. Faham? Soal, you know, tak tahu pengakhiran macam mana lah. Seseorang lah. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. So kita nak bercakap pun is very sensitive. So we look at them and just, that's it. That's the most. Okay, macam contoh sekarang Rose Gang TV antara tempat ataupun platform yang ramai orang yang datang kongsi banyak kisah-kisah diorang. And antara kisah-kisah yang kita selalu dapat adalah gay boy, yang mana pasangan apa orang panggil, hubungan sejenis. And ramai antara diorang ada yang terkena HIV, terkena AIDS. Padan muka kau. Jawapan Diva senang je. Kau yang menggelupur kan. I kau pergi Google apa yang aku tagkan, aku sendiri censored. So maknanya pendapat Zizan pula pendapat Diva kenapa? As I said, that's it. Kau yang nak kan? Padan muka kau, itu je. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa, you know. Kau ada siplis ke, ada tahap apa benda tu. Sebab kau sendiri yang pilih. You make your own choice, babe. Kan? So mengadu tak mengadu, ini semua society punya perspektif. But at the end of the day, kalau kau datang kat Diva senyum je, no further comment. Tapi Diva kata padan muka tu sebab as I said, choice tu datang pada you. Betul, pilihan kan? Kau nak berangkut, nak apa semua, malah nak cakap lah. No comment. So benda tu pun dah memang salah. Dah memang salah. Dalam agama dah salah. Siapa suruh malah nak cakap. Macam Diva ni, kau tertanya-tanya. Lain. Kau memang tertanya. Adakah persoalan dia? Adakah adakah host? Tiba. Okay, so adakah je? Adakah je. Okay, kau yang bukan siap kau bantai kau. Diva, saya nak Diva buat pilihan lah satu soalan ni. Jaafar On atau Aznil Nawawi? Aznil Nawawi. Salah seorang pilihan artis. Which one yang Diva rasa macam Next question. Aduh. Tapi Diva, saya pun tertanya juga. Nak tanya serba salah. Tapi dah lalang Arif dah cakap. Saya nak tanya apa yang tu bermaksud anjing. Anjing bermaksud loji tai. Loji tai bermaksud gimam. Apa masalah sebenarnya ni? Diva, kita orang as orang muda. Cuma I cannot talk about nama-nama yang sedih.
Kan. So kalau dia nak saman ni. Actually, Diva A, jangan saman host. Ya. Jangan saman Kita produk. tanya je. Sebab apa? Je. Macam saya personally, saya membesar dengan rancangan-rancangan you guys. Macam Azwar Ali, Dato' Aznin, Pak Anil dengan geng-geng tu. So, kita macam nak tahu ini antara 3 figura ataupun ikonik bagi saya lah dalam television. So, apa yang jadi isu sangat? Taklah, as I said, yang penting at 2023 Diva nak cakap terus terang lah, no matter what whoever the name came out, yang penting kita kena kaji situasi kita. Macam Diva bersyukur sebab kita masih lagi as you can see sihat, and then diundang untuk produk-produk pelapis Ini dipanggil produk-produk pelapis. So youngsters dia orang dah tak tengok show-show bodoh yang penuh kat TV tu, dia orang dah tak tengok. Betul. Dia orang akan pergi kepada podcast macam media, dia orang suka. Mungkin dia orang tengok kat phone sambil dia kukar kaki, sambil dia betulkan tudung, dia suka tengok. Kan kau pernah tengok perempuan betulkan tudung tengok podcast? Ada ramai. Betulkan tudung tapi mata macam tu. Kan. So whatever dia lah. Jadi dia orang nakkan something yang lain and very panas. Betul. So I do hope this product is meant to that. InsyaAllah itu lebih penting. Betul. So kalau setakat nama-nama artis orang tu orang ni, kita pun ada sebab mengapa we don't want to talk about them seriously. Ini tolong jangan edit. Memang Diva tak nak bercakap mana-mana nama sebab nanti disalah erti dan disaman. Aku tak sebut. Itu pun ada link with my principle lah. Betul. So I am what I am. Kau sekolah tak? Cuma cakap I am what I am. I am what I am. Okay Diva, macam contoh, setiap manusia dalam dunia ni diorang akan lalui fasa-fasa percintaan. Takkan Diva tak pernah kot? Pernah dulu dengan Ziana Zain pernah. Berapa tahun Diva? Bukan dia bercinta dengan Diva. Diva yang shock sendiri cinta. Crush. Diva ni real lah. Dia cakap. Dia cakap. Itu reality. Dia cakap. Lepas tu jumpa Pak Zain, itu antara kenangan lah. Lepas tu dengan Fauzal Latif pun sebelum tu pernah juga ada feeling lah. Lepas tu contoh Fauzal Latif call kan, zaman-zaman tu lah dia cakap next week I nak bertunang dah dengan kau pergi Google lah, dia bertunang dengan siapa mula dulu. So benda tu macam Frasa menongging lah. Ada perkataan menongging ke? Ada frasa menongging kan? Lagu masa tu yang sesuai, Ku Terbakar Kepanasan Cintamu. Ram. Kau pergi Google lagu tu. Habis tu ada tak? Cinta kau tu terbakar, hangus tau, rentung. Ada tak yang kau kunci cintaku? Ada tak? Kau kunci tak adalah, sendiri berpiling lah kau kunci macam mana. So orang lain tak ada. Tak, so maknanya lepas daripada story yang macam Diva cakap, Fauzal Latif, lepas tu Ziana Zain, and after that tak pernah bercinta langsung? Tak ada dah. Memang itulah saat crush. Tutup. Bila Dek Non reject, I ingat lagi statement Ziana Zain, Azwan Ali bukan taste lelaki saya. Ya. Kelas tak perempuan tu. Time tu lah. Kan. Habis Pak Zain tu Sabar. Benda dah lepas. Benda dah lepas betul lah. Tapi cuma kita generasi muda, sometimes kita nak tahu sebenarnya. So maknanya nak tahu, itulah hakikatnya. Memang Diva terhenti di situ. Bila Ziana cakap macam tu, Ziana pun dah tahu cerita ni bukan hanya dalam produk you ni, dah banyak kali terdedah. I was really pissed off. Memang frust. Memang hancur gila perasaan tu. Bila seorang wanita yang you feeling kat dia boleh kata you are not my taste. Oh my god. Berapa lama nak heal? Berapa lama nak heal daripada tu time tu? Nak heal sampai hari ni. Lama. Jumpa Ziana pun, ni perempuan yang kata aku not my taste ni dulu kan. Sebab tapi benda berlaku lah. Sebab macam contoh netizen ni kan, Diva tak nak on balik ke dengan Kak Ziana. Kak Ziana dah solo sekarang, banyak cantik. Bila aku on dengan Ziana Zain, baik aku kontak Pak Zain. Diva macam sekarang Diva takkan tak ada rasa suka ke dekat orang tak lain? Tak ada. Memang dah stop. 57 dah. Memang dah suka stop. Kucing aku ni yang saya tahu kan Diva hantu kucing. Aku ada nama Rosmah. Ziana Zain ada, Rosmah Mansur ada. Lepas tu nama Anwar Ibrahim pun ada. Comel gila. Yang nama KJ tu tak ada. Yang cakap nak letak nama KJ.
Coy. Nama KJ apa berjadah. Ada seekor tu nama Kak Wan Kipas. Kak Wan Kipas. Susah nak panggil kalau lagi. Kak Wan Azizah Wan Ismail lagi nama dia. So macam maknanya takkan ada future Takkan planning ada. for the... Itu soalan yang memang eksklusif sebab tak pernah orang tanya. At 57 nafsu aku dah tertutup. Aku tunggu mati je, sedih. Habis tu nanti kalau contoh diva sampai umur 98, takkan nak seorang? Seorang je tak ada apa. Mana tak ada Alih-alih kita ada acara main dam. So maknanya dalam reality life Diva memang tak pernah terfikir lah untuk ada anak apa everything. Tak pernah. Dulu pernah lah dulu kan. Lately tak ada dah. Sebab bagi Diva, apa yang berlaku sekarang ada hikmah-hikmah dia. So life is great with my Persian cat. Life is great with people like you. I pergi mana-mana, everywhere people mob you. You know, dia bukan sokong bodoh ya. Kau tak percaya macam podcast ni, dia orang akan menggelupur nak tengok kan. So the support is very very strong. Betul, support kena. And then yang Diva terkejut ni, yang yang support ni kebanyakan budak-budak muda berbaya you all. Serius? Tak tipu tau. Ni yang tengok ni semua pangkat cucu. Cucu maknanya you are my cucu sayang, serius. Sebab cucu Diva pun dah tua, ganyut pun ada. So dia kata kenapa panggil Tok Wan? Of course you are my cucu. Dah 57. Kalau mak kau boleh panggil aku, you know, whatever, abang uncle ke abang ke kan. Tapi kalau anak-anak biasanya cucu. Serius. They committed to support Diva AA more than what I expect. Seriously, more than what Diva AA expect. Kalau kau tekan aku punya live tu, ramai gila. You can check their background, all youngsters. Bukan hanya Malaysia ya, Singaporean. Hi Singaporean. Singapore kita punya audience ramai. Orang Singapore, I love you all. Orang Brunei. Ini dua negara yang memang Diva AA honored that they really mob you. Not only on podcast like this. Kalau Diva buat show kat Singapore ke kat Brunei ke, they mob you. Mob maknanya dia orang tak percaya depan dia orang tu Diva AA. So nak bergambar apa tu normal lah. But they mob, excited. Kau pernah tengok orang jerit. Diva kan. They couldn't believe that in front of you Diva AA. Diva AA. Bukan hanya di Brunei, di Sabah Sarawak also. Banyaklah fan-fan. And I remember when I buat show sana memang lovely. And boleh saya nak tahu Diva AA pernah dalam reality hidup Diva selama 57 tahun hidup lah, pernah lalui fasa-fasa depression tak? Depression tu dulu, as I said, masa you know, you minat Fauzal Latif, Teratai Layu di Tasik Madu dibagikan kan, you minat Ziana Zain, Haus di Aidilfitri kan. Legendary dia punya quotes terpaksa dibagikan. Jadi bukan depression lah, it's so macam mana nak kata, frust. Depressed tu tak ada sangat. Depressed tu dah case teruk. Diva tak macam tu. Cuma Diva rasa macam sedih lah. Macam diri tu macam useless sangat. Yes. Tapi Diva, tapi itu dulu, sekarang tak ada. Because I'm happy dengan life sekarang. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Orang pun tanya apa rahsia you, apa? Inilah rahsianya, happy. Diva, macam mana Diva dapat nama Diva AA selepas Diva AA tu aku ingat lagi, very good question juga. Sebab aku jolok 10 tahun sudah. Aku nak nama aku ditukar, rebranding. Kau salah. Macam syarikat-syarikat Gergasi ni dia akan rebranding. So Diva AA pun daripada Azwan Ali teringin nak rebranding. So aku berangan nama baru aku Diva AA. Bukan lelaki je lah, perempuan lelaki pun boleh pakai. Tak, masa tu dikecam sebab apa? Dia kata diva tu untuk artis perempuan. Kau perempuan ke? Yang kau menggelupur, terutama wartawan ni semua, adalah artikel-artikel yang mengecam blog ni zaman-zaman tu. Tapi pergi mampus. Okay, dia tak heran kecaman tu. Kau tengok apa berlaku sekarang? Kau tengok kelas tak? Diva AA. Diva AA kau kelas. Celebrity you. Okay, ini soul to soul lah Diva. Kita borak soul to soul lah. Diva tak rasa sunyi ke dalam hidup Diva? Walaupun Diva seorang diri dengan tak ada partner, just ada kucing dekat rumah, tak rasa sunyi and just happy ke? No, I'm happy with my life sekarang. As I said, masih lagi relevant. I kesana kemari, to the most my private shows.
You know, when you meeting people, my client, you know, or the products, contoh macam Proton lah, pergi kat Proton baru ni, the whole Proton waited for you. You know that moment macam tu, kau terasa macam kau Tun Mahathir. So Alhamdulillah, support is good. As I said, very very strong. And then kalau berbalik pada soalan you sunyi tak sunyi, of course lah kat rumah tu sunyi lah. Tapi Diva seorang yang positive thinking. Contohnya lepas solat, contoh malam tidur. So I don't feel that moment. You got it? Kalau you rasa macam you lambat tidur, benda-benda ni you akan terganggu kan? Betul. You rasa macam banyak fikir. Macam sunyi, whatever nonsense. I tak ada. Tak rasa lah benda. Dan tidur Diva agak nyenyak. Kalau tak agak nyenyak you suami balik. Suami balik. Tiba ada suami balik. Itu rekaan semata-mata. Rekaan. So maknanya rutin harian Diva A sekarang macam mana? Rutin macam tu lah. Bangun pagi pukul 3 pagi rutin. Start 3 pagi? 3 pagi dah terjaga. Orang semua kata ini betul-betul Mak Zuckerberg So Diva akan all the rutin lah. Misal kata all my cats punya makan, minum, itu ini, tiba-tiba dah subuh. Cepat masa. Lepas tu car ke apalah, whatever. Lepas tu Diva tak tidur, akan check whatever, kereta ke apa semua. You know, life macam tu. Pukul 9, 10 biasanya memang sibuk. Dah start ada breakfast semua, start kerja. Balik malam pukul 8 macam tu. Life is, thank you Allah lah for all the rezeki. Maknanya I masih macam ni, esok lusa kan Diva akan ke shooting drama. Kau tahu lah shooting drama. Ini shooting podcast tau. Ini shooting drama dik. Berapa puluh jam pula kat set, kena tunggu kan. Kena sabar, benda-benda macam tu. But yang penting rezeki halal. Kalau tak halal. So macam pengalaman Diva dalam berlakon or everything, benda yang paling pokemak sekali yang Diva tak boleh lupakan. Pokemak kalau artis baru ni lah. Sebab kan, apa? on the way memang aku pukimak kan. Pengarah tak pukimak, aku pukimak kan. Lambat. So bila you lambat, you tak bertanggungjawab tentang schedule you akan mengganggu karakter lain. Betul tak? Sebab kita berlakon-berlakon tu memang bukan dengan kau. Tiba-tiba habis scene tu. Tiba-tiba dah next scene dengan si A, si B. You got it? Tiba-tiba dia tak ada. Dia on the way. Benda-benda macam tu lah. Diva pernah tak maki diorang depan-depan? Of course. Dah berlaku. Antara makian yang Diva ni sebab lambat lah. Kau sekolah tak? Kau ingat kau top? Pui. Turun depan-depan tu Pui dah kena. Habis botol lah. So maknanya itu so related dengan that question, nasihat Diva untuk mereka yang nak jadi artis ni, apa yang diorang kena apply dalam hidup diorang? Okay, nasihat Diva senang aja. Committed to your profession. Kau memang nak sangat jadi artis kan? Committed. Dan satu lagi yang Diva harap ribuan artis yang tertengok podcast ni, jangan ego. Stop your egoness. Dia hanya membunuh you. Kalau kau rasa kau hebat, kau tengah popular, dah. Sekejapan je. Sebab benda tu Tuhan nak tarik sekejap. Betul lah, adik. So dengan dua ni, committed, ingat, kena datang pukul berapa, apa semua kena check, tolak balik waktu make up apa semua. Be professional. And yang kedua tadi, jangan ego. Betul. InsyaAllah kau akan berjaya. Tapi bagusnya ni, Diva A ni, masih sepanjang kita punya perjalanan podcast hari, actually banyak problem tau. Macam contoh kunci kita hilang, kita kena buka pintu, and then Diva kena tunggu kejap, and Alhamdulillah kita jujur lah, dia pun dah maki lah. Dia dah maki lah kita kat dalam betul. Sebab kita tiba-tiba last minute ada masalah. Betul, ada masalah. Aku dekat server A ni korang. Tapi aku dah fikir dia dah fed up lah. Tapi aku fikir macam Diva ni dia toleransi punya artis lah. Dia lambat 5 minit. Itu memang boleh cakap dia memang punctual, sebab kita punya tim kita lambat 5 minit. Dia dah ada tunggu lambat 5 minit, dia cakap korang mana aku nak gerak ni. Dia marah betul-betul. Dia caps lock Caps lock. Dia caps lock. So Diva seorang yang very tak boleh compromise. That is the word. Betul. I couldn't compromise on time.
I couldn't compromise on what you agreed. Benda-benda ni. Tapi satu tepukan gemuruh untuk podcast ni yang follow apa juga yang Diva dah bincang and deal for agreement. Terbaik. Mampu. Ini legendary podcast ah. Ini legendary podcast. Yes. And Thank you. And satu soalan yang saya teringat tadi. Yeah. Okay, bila kita tahu juga dulu Diva ni famous dengan tagline amboi-amboi. Yeah. And baru-baru ni tak ada baru-baru ni Ultimate lah netizen cakap Amboi. dia release lagu amboi-amboi. And saya ada ternampak dekat satu Wikipedia ni yang mengatakan komposer yang tidak dikredit adalah Azwan Ali. Kenapa jadi macam tu? Cerita pasal lagu tu, seingat Diva dia orang ada datang jumpa for whatever amboi-amboi. Tapi tak boleh nak komen banyak. Sebab apa? Puak-puak tu juga yang senyap. Tapi So Diva tak heran lah, sebab lepas pada tu rezeki Diva tetap melempar ruah dengan contoh mood yang sama untuk See My Level. See My Level lagu. Nama artis tu Ashraf Nasir dengan Kuaci. So it works. Begitu juga Diva dengan baru ni dengan Mia Nash. Ni BBNU punya artis lah. Mia Nash ni Diva pun K-pop kan. Lagu dia hits Kajima jemput Diva. So it works. So actually artis tak kisahlah kau ultimate ke apa, you have to learn cara-cara artis ni. Bila dia deal betul-betul dengan Diva, you know, dia tak cakap bobak-bobak ni kan. Tapi persoalan saya, kenapa kita perlu approval daripada Diva untuk amboi-amboi itu, sedangkan benda tu tak ada tagline atau copyright? Tak, saya ingat Diva, amboi-amboi tu yang membuat I push as a trademark masa time showcase dulu. Masa tu memang perkataan tu dah ada sebelum tu. Betul. Tapi tidak di-push. Sebab tu Diva pun malas nak layan lah kan. Sebab tu bila you percaya rezeki you akan lebih meluas, itulah macam Diva kata tadi, See My Level, ada produk banyak lagi kan. Your tagline akan jadi hits insyaAllah. Diva macam artis-artis Malaysia kan, macam kita tahu Diva dulu punya favourite Siti Nurhaliza, Rosna Maharis apa semua. Macam BBNU sekarang ni, siapa Diva punya? Actually Diva tak kenal. Tapi siapa ya? I like Ernie Zakri. Ernie Zakri mesti ada. Kalau penyanyi baru Ernie Zakri. I don't know why. I like the way the way she is lah. Sebab dia kelas kan. Penyanyi tu Ernie Zakri. If you are watching, dia pun baru ni pernah buat show jumpa Diva, panggil Diva Mak Ayam je. Mak Ayam dengan suami dia yang helok tu, Syamil jaga-jaga suami-suami kat luar. Tapi Diva nak cakap orang macam Ernie ni, they can go far lah. Sebab they know what they are doing. Begitu juga Diva tengok kalau penyanyi baru yang I like the way dia very strong. Maknanya orang katalah dia macam-macam. Kata siapa? Si gedik tu, Baby Shima. Betul. Dia lagi kena kecam Baby kau. Shima lagi kau kutuk dia lagi dia suka. So I like juga. Tapi as I said lah, dia orang ni penyanyi baru. Tak tahu berapa lama dia orang boleh bertahan kan. So contoh tu these two names, Ernie dan Baby Shima, Diva harapkan you can go pada maknanya pelapis lah. I mean, takkan penyanyi asyik Mas Dayu je kau. ada isu. Bukan apa, maknanya zaman hati-hati dah habis. We need new wave. You got what I mean. Kalau Emelina ke apa dulu memang zaman dia orang. Betul. But now I think it's Baby Shima contoh. Baby Shima. Genre apa ni, dangdut tu lah. Kalau pop very good is Ernie Zakri contoh. So macam seorang lagi pelapis. Aina Abdul. Dia nak minat sangat dia. Okay. Cakap pasal Aina Abdul, saya ada ternampak tweet Diva mengecam dia punya fashion. Aina Abdul punya fashion. Sebab Kenapa? bagi Diva senang aja. You can bagi apa juga alasan tentang fashion tu, but it shouldn't. It shouldn't. I'm very frank. Tu designer yang buat baju Aina Abdul ke, siapa Abdul ke, do I care? Sebab contoh ayat Diva, tilam Toto pun kau rembat. What does it mean? Sebab baju tu melampau-lampau nak attention seekers. Why you should create a fashion like that? Padahal yang tukang pakai pun, you get what I mean? Patutnya dia kena bersuara. No, I don't want this. This is not
Aina Abdul sepatutnya. Tapi maybe dia anggap tu fashion ke. Tak, dia anggap fashion ke apa? As I say, I don't want to hear the alasan. Tapi ada benda boleh dijadikan fashion. Bukan tilam Toto pun jadi fashion. Kan dah kena. Dia jadi Toto jadi fashion. Viral. You get what I mean? Betul. Maknanya it's nothing against sesiapa. But I don't like it. Memang kena. So seperti mana bila kita cakap pasal fashion, Diva A antara orang yang berfashion gak sebenarnya kita tahu. And apa inspirasi Diva A dalam fashion ni? Tak, I berfashion cara kita. Tapi kita kena sedar diri. Kau sekolah tak? Sedar diri maknanya kau berfashion untuk apa? Kau apa dalam program tu? Produk. Macam ni Diva pakai berfashion class sebab Diva tahu podcast ni kelas. Yeah. Walaupun duduk macam ni je, santai je, beda. Tapi ya, you faham. Tapi kalau kau pakai sesuatu, contoh kau block orang belakang, kau memanglah hanat. Kacau view lah. Kau hanya kacau view. Apa tujuan kau pergi function tu? Kan dah lah kau pergi tujuan pun boleh dipetikan. Kau juri je kot. Kau nak bawa segala mak nenek kau atas kepala, kau sampai blok orang belakang, kau dah kenapa? Itu kita jadi marah. Sebab kalau Diva jadi penerbit rancangan tu, memang dia kena. You cannot. I nak you pakai vast tapi simple je. Sebab you are juri je. Patutnya itu, you know, the direction from the producer. I'm alright because Diva penerbit kot. Kau tak nak pertikaikan aku lah. Sedih kau. So macam sekarang kita tahu Diva dah 57 tahun dah hidup. 57 tahun Apa lagi benda yang Diva nak capai dalam hidup yang belum lagi tercapai setakat ini? Okay, actually good question juga sebab Diva membuat Diva terfikir apa nak jawab. Ya, kita nak tahu. Okay, sebenarnya belum Tuhan bagi lagi. It's haji. Memang teringin. Baru ni pun usaha ke arah tu dah ada. So doakan yang baik-baik ya. Maknanya kita really wanted to perform haji tu sebab it's one of the macam mimpi lah kalau dapat. So Diva dah check dengan tabung haji, semua dah buat. Ikut senarai memang lambat lagi lah. You have to wait the queue. Tapi diorang dah ajar Diva macam mana cara nak cepatkan. So itu yang penting kepada penonton-penonton podcast ni. Doakan Diva dapat pergi haji dalam keadaan yang sihat. Kita takut juga kita dapat tawaran tu, Tuhan duga kita tak sihat pula. Kan? Jadi macam terbayang kat sana kan, macam apa nak, akan ada problem-problem lah. Itu yang Diva tak nak dengar lah. Kalau boleh Cina kata coy. Maknanya kita dapat good news and then daripada tabung haji and then Diva pun dapat pergi dengan tenang. So itu memang nak buat dalam hidup. One of my dream off lah. Orang kata dapat buat dah okey dah. InsyaAllah kita doakan yang sebaik-baik. So kat dunia ni dah tak ada apa dah. Orang kata kita dah puas kan. Mana kita dah puas lah. Tapi tak kahwin lagi tak puas. Yang belum tak kahwin. Tapi Diva dah kata tadi nafsu dah tak ada. So dia bengkok lah Diva. Dia bengkok forever and ever. Dia panggil pisang crispy. Aduh. Pisang berkeju Samdul. So pisang berkeju sial. So maknanya tak kesian ke kat adik Diva? Tak kesian kat adik? Tak, macam Diva jawab tadi, I am what I am. I'm okay. Come on puss my love. So macam sekarang Diva antara suka-suka Diva, suka-suka dia macam mana? Ataupun Diva memang dah don't give a fuck kawan-kawan dekat luar sana, just solo? Tak, memang solo. Memang soalan tu memang kau belah lah aku pun tetap jawapannya tetap solo. Solo maknanya Ya dia akan jadi lain ya. Kehidupan tu contohnya orang yang attack akan terus attack, you know. Tapi I hope kepada not only Diva, ramai di luar sana yang kita serupa maknanya kita sama-sama tak kahwin, be strong. Terutama perempuan kan, bila perempuan tak kahwin, anak dara tua whatever. Tadi pun ada masuk isu-isu tu dalam live Diva. The same message Diva bagi to them, be strong. Be strong. Jangan tunduk kepada saudara mara. Pasal kau tak kahwin lagi.
Orang akan still cari salah juga. Orang akan cari salah. You are right, Dik. Tapi benda kahwin ni is to, macam mana nak kata, is to you and God. Yes, betul. Kalau kau kahwin, kau lintang pukang bercerai pun kan, dia kata dia kata dia, kau nampak tak? Hidup kau tenang ke situ? Tak tenang. Dia kata kau tak boleh terima kan. So benda-benda macam ni, I hope it's not happen to Diva A. Please lah. InsyaAllah. Kau mampu. So maknanya macam nasihat Diva untuk orang kat luar sana yang jenis yang macam contoh dari segi financial lah. Senang aja. Diva selalu bagi a good message to all. Kau jaga mak kau punya cukup boleh. Marah. Soalan Diva, macam mana nak jaga financial? Dan macam contoh Diva dah 57 tahun. So apa benda yang pengajaran financial ni kita bukan hanya usia 50-an. Masa kita mula-mula jadi artis. Muda, yes. Apa yang artis petua dia, whatever show kan, bukan 10%, 3/4 about your payment is simpan. Yes. You got it. 3/4 tau. Kau ambil calculator tu, 3/4 daripada berapa orang tu bayar, kau dah 10,000, 3,000. Maknanya jangan boros, Dik. Bahaya. Sebab sebagai artis, duit memang terlalu bahaya. Lepas tu ya sedih bila kita tak ada simpanan apa semua. Struggle gila. Kita nak pula kalau ada keluarga ya, ada anak-anak. So Diva hanya I cannot do much help lah, tapi Diva cross banyak case macam tu ya. They really suffer. So to avoid them, balik pada soalan you daripada awal ni, jadi artis tak kisahlah show apa pun, you kena pandai menyimpan. Banyak sikit tu kena simpan. Jangan boros lah, jangan habiskan. Never. So macam sekarang, apa yang membuatkan Diva pergi pindah ke Semenyih? I pindah sana sebab tenang. Memang duduk kat sana tenang sangat, bahagia sangat. So you can try lah, bukan saja nak promote bandar Semenyih tu, no. Tapi you can try to pindah sana. You can feel the difference. Dia memang berbeza dengan KL yang hiruk pikuk ni dah tak ada. Kat sana tenang, Dik. You can have a good life, tenang lah, you happy sangat. Apa ni, Diva dulu duduk Ampang Ampang. Dulu area Ampang. Tapi selalu makan kuih sitalam kat Serampai. Bergaduh yang bergaduh tu kenapa? Macam-macam kes sampai dah lupa. Saya ada. Saya Diva marah tu. Dah kenangan sebab terlalu banyak, sampai tak ingat. I can't recall. Terlalu banyak insiden lah. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast kan, kita nak bercakap pasal sama menyaman. Diva ni antara artis yang suka sama menyaman, dan juga ada juga orang-orang yang nak menyaman Diva. So setakat ni kes-kes macam ni, Diva pernah ke kena bayar saman orang? Of course. Bukan hanya saman ni, Diva pernah didakwa dalam satu kes sabitan lah. Maknanya kes tu serius sikit lah. 17,000 bila hakim ketuk itu mustahil peminat lupa. That was 3 years ago. Dan Diva pun tak akan lupa, because I was shocked, because pihak polis yang banyak tolong Diva pun kata the most about 3,000. Sebab Diva mengecam satu hospital lah puncanya. So terkejut lah dengan 17,000. Tapi benda-benda tu menjadikan you pengajaran dan lebih berfikir sebelum whatever ya. Rupanya ada pihak-pihak memang tak boleh dikecam. They are very sensitive bodies. Macam hospital, adalah few yang benda-benda agama, benda-benda kaum ya. So tak apalah. We learn our own mistake, and Diva, it makes you stronger. Itu yang penting. So case tu menjadikan Diva strong. Walaupun 17,000, kalau tak bayar memang 6 bulan penjara. Ingat lagi. So alhamdulillah duit Diva ada masa tu. Bayar je lah. Tapi macam rugi lah. Ya, terduduk lah. Orang kata terduduk dengan 17,000 is a lot. Ada satu lagi pasal kes sama menyaman ni juga kan. Saya pelik lah Diva. Kita bukan nak bergosip lah apa lah. Walaupun benda tu dah berdamai, tapi saya cuma nak tahu lah, masa time ada tahun sekali tu Diva mengugut adik perempuan Diva pasal kes bunuh apa semua tu. Tu sebab pun, apa tu Diva? Apa stres sangat tu? Itu pun lama dah. Dah damai dah siap lah kan. Bukan soal damai, soal memang Diva tak layan. So itu one of the incident yang amat mengguris lah.
Sebab si adik ni dengan dia punya perangai lah, kononnya Diva nak bunuh dia. Sebenarnya benda tu, well, I talk to my lawyer pun susah sikit lah sebab dia claim. Dan masa tu ingat lagi dia disokong oleh arwah mak. So benda-benda tu become more complicated because of that. Oh, okay, baru faham. Sebenarnya Diva tak sebut pun nak bunuh dia. Itu hakikat. Dia biasa adik-beradik bergaduh lah kan. Adik-beradik bergaduh, Twitter maki dia gitu-gini, tapi dia anggap serious. Faham kan? Macam you claim that status as a serious statement yang kau nak bunuh aku, something like that. So, tapi tak apalah, benda tu dah berlalu. Dah berlalu. And then Diva pun, kalau ikutkan bila mak tu not sided me, mak tu arwah mak sided dia. So dia jadi, baru saya faham lah sekarang. so benda tu jadi, malah nak cakap lah benda dah berlaku kan. Tapi Diva patut bersyukur dia tak jadi kes lah. Sebab dia buat permintaan maaf lah, apa semua mak nenek dia kan. So she's very whatever lah. Tapi ya, karma dia akan dapat sehari dua ni. Tunggu je, InsyaAllah. Tapi kita doa yang terbaik lah untuk adik-adik kita. And kalau sebelum kita tak tahu bila kita mati, Diva kan. Betul. Diva tak pernah terfikir ke sebelum Diva pergi ke mati ke atau macam mana, Diva bersatu dengan semua adik-beradik, duduk stable, makan apa semua? Ya, very good, insyaAllah. Buat masa ni insyaAllah. Tapi macam Diva kata tadi, the first is Azmin Ali, and the rest tu tengoklah kalau aku rajin. Sebab adik-beradik Diva nombor apa? Nombor 5. Bongsu lah. Nombor second last lah. Kedua bongsu. Tapi tu lah, saya doa macam yang baik-baik lah, betul lah you kata kan. Doa yang baik-baik lah. Tapi Azmin Ali, I already declared, maknanya mungkin dia akan berlaku very very soon, InsyaAllah. Tadi shout out Bros Gang Sebab apa? Sebab saya interesting dengan topik ini. Sebab dia menunjukkan drama dengan adik-beradik ni real sebenarnya. Betul? Memang ada lah sebenarnya kat luar sana. It happen, keluarga yang berantakan ni berlaku di mana-mana. Betul. So it's how you adapt your family into the picture dan you be strong. So itu pun satu message untuk semua yang menonton podcast ni lah, supaya kuat lah. Sebenarnya keluarga berantakan ni bukan hanya pada keluarga Diva, semua many keluarga. Kadang-kadang nampak baik raya penuh-penuh rumah, tapi sebenarnya hati tak bersih. Betul. Di hati So, di hati akan berbuku. Dia kata dia kata dia. So for me tak apalah, you go ahead with your problem. Tapi you have to be strong, asalkan you tahu you benar. So jangan duk menyonyeh lah. Maknanya kalau ada ipar dua yang menyonyeh, you get away from them. You bawa diri lah. Macam Diva kan, Diva bawa diri, and that is the best. Ini nasihat seorang ustaz tau. Dia kata sebab kalau you berkecamuk dengan dorang, you sendiri yang akan, nampak tak, terpalit segala fitnah, segala cakap-cakap. So based on apa yang Diva cakap, Diva memang seorang yang happy lah, yang memang don't give a fuck. Maknanya kita akan Tuhan menduga kita, Tuhan akan ada ujian-ujian dia kepada hamba dia, kita lah. Tak ada orang yang tak ada ujian. Betul. So jangan ingat kau Ustaz Azhar Idrus kau boleh terbang high. No, kau nampak dia macam dia ada ujian dia. Ujian dia masing-masing. So baru ni pun terbaca segala ujian-ujian dia. Tak sangka dia seorang ulama yang hebat. Macam contoh I have nothing against you Ustaz, tapi pasal statement tu lah, I terkejut bila you didambu-dambakan macam tu. It looks very bad on you. Very bad lah reputation. So tapi tak apalah, I hope he's strong. Itu yang Diva bagi semangat. Sebab orang tak tahu apa masalah kita. Jadi macam Diva pun dah puas dikecam hal. Macam you cakap tu betul. Adik-beradik Diva ini bukan hanya ini cerita betul bukan hanya di Malaysia, tapi pernah mendapat liputan CNN. Kau tahu lah, CNN tu is number 1 world portal news international. So dah terjaja dah segala story. So that's it lah. Orang adik-beradik ni dah puas telan. So tapi bila tak apa, benda berlaku, benda berlaku macam-macam dah berlaku. Saya nak tahu bila last Diva berkumpul ramai-ramai macam tu. Masa arwah mak masih hidup lah. Tahun 2000? Tak ingat lah. Saya ingat awal kot. And time tu Diva dengan adik-beradik still lagi okey lah. Yes, maknanya itulah kenangan manis saya raya. Dia akan meriah lah. Rumah dekat Kelangit tu akan meriah sangat dengan
all the anak buah lah terutama. So bila last Diva AA menangis? Menangis tu selalu menangis. Antara latest menangis bila last? Semalam menangis. Sebab apa? Menangis. Sakit perut? Sakit perut pun ya. Pergi hospital sakit perut dia kan. Tak, tapi kita nak tahu last yang Diva nangis tu sebab apa? Tak, yang menangis tu kadang-kadang tersentuh ingat mak lah. Bila ingat mak tu dia akan menangis. Tak tahu kenapa mak tu dia ada satu sesi drama yang menyentuh hati. So kita akan we really macam susah nak cakap lah. I mean you cannot describe by words. So mak tu menyentuh hati lah. Arwah mak kan. Kita doa-doa beri sedekah Al-Fatihah dekat mak lah kan. So itulah korang yang ada kat luar sana, ada mak tu kena jaga elok-elok. Betul lah Diva? Kena jaga elok-elok apa semua. Macam Diva kata tadi, mak adalah harta paling aset dunia yang paling berharga. Mahal sekali. Serius. Macam Diva cakap je kan, tapi kau sendiri betul, what you said is true. Now I macam, as I said lah, regretting. Tapi tak apa, Allah tu ada. Ya, sebab kita kadang-kadang kalau saya tengok mata by mata Diva A ni sebenarnya banyak kekecewaan dalam hidup sebenarnya. Boleh nampak lah benda tu kan. Tapi tak tunjuk lah benda tu kan. Yes, yang penting kita depan orang kita try to be happy. As much as you can, the message to all yang tengok podcast ni, as I said berkali-kali tadi, be strong and then be happy. Be happy ni maknanya jangan tunjuk kita tengah kecundang ke, depression ke. No, you have to be happy depan orang kan. Biar orang nampak tadi jumpa dia okey je. Betul kan? Faham. And also itu rahsia lah. rahsia kita untuk jadi stronger, sebab kita akan terbawa-bawa dengan happy tu sampai rumah tiba-tiba terfikir balik, tapi lupakanlah, happy balik. Kita cepat benda yang terganggu kita tu the most half an hour. Itu nasihat Diva. Jadi kalau half an hour tu biasanya dia tak akan membawa kepada harder depression ataupun kau jadi ting tong ke sewil ke. No, you are okay, insyaAllah you are okay. So macam contoh persekitaran Diva kan, kawan-kawan yang dah berumur, ada yang ramai dah meninggal apa semua. Betul. Kadang rasa macam mana yang kita masih hidup? I selalu kata I bersyukur sebab most my kawan dah tak ada. Most dah meninggal lah. So bila dia meninggal tu some meninggal pada usia 40. Sedangkan Diva dah 57. So kawan-kawan ramai dah tak ada. So kadang-kadang neraka Zen yang menyala ni kan, yang kutuk aku kau dah tua dan sebagainya, memang kenalah dengan aku. Kau ingat kau tak tua ke? Sedih. Kau pun ketua kan, setelah kau kojol dulu sebelum aku. So apa masalah kau? So tak, maksud dia tu kita bersyukurlah kita masih, kata insyaAllah kita masih sihat. Move forward lah, kita move forward. Kita move forward dan kita terbayang kawan-kawan yang kita sayang dah tak ada sebenarnya. Contohlah yang dia panggil saya Munah kan, so saya terbayang dia, saya jadi sedih jugalah sebab dia dah tak ada, iaitu Datuk Mahathir Lokman. So one of my icon lah, dan dia pun banyak ajar Diva. Dia panggil Diva Munah. Munah situ whatever. So semua tinggal kenangan lah sebab dia dah tak ada. So benda-benda macam tu lah, it's really touching lah. Ya, touching. Kita akan teringat throwback balik lah, momen-momen dulu kan apa semua. Ya, ramai macam Baudi pun viral contoh dia, tapi Diva percaya dia hidup lagi. Contohnya orang heran dia hilang Zalina Azman. So I was like, I know that Zalina, you are there. You might, cuma you menyorok, you tak nak benda-benda publicity ni. Percayalah. Dah setahun lebih dah berita tu kan. And one of the viral story last year, orang tanya ke mana hilangnya Zalina Azman. Of course, I ingat kenangan manis we all ketawa bersama. Tiba-tiba dia dah tak ada. Tapi saya tak fikir dia dah tak ada betul lah. Saya tahu dia ada. Just menyorok. Dia cuma tak nak publicity. Percayalah. Kan Zal? Tapi kalau anda kata orang tu dah meninggal betul? Kalau dah meninggal betul pun, semoga dia tenang di sana. Cuma as I said lah, I ni ada macam mana nak kata macam ada saka. Kan Diva A ada saka tau. So saka Diva berkata Zalina Azman masih hidup.
InsyaAllah. Jadi kita doa yang baik-baik. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. So kita pun dah banyak gila berborak dengan Diva, memang sampai tak ingat Semua dia timing. dah ungkit dah. Semua dah ungkit. Tapi best lah, seronok lah borak dengan Diva kan. Terima kasih seronok banyak. sangat-sangat. Bila kita borak depan-depan ni, lagi kita nampak Diva ni macam mana sebenarnya. Personality Diva macam mana. And korang kena tahu lah Diva ni melalui fasa-fasa hidup yang luar biasa juga. Betul. Bukannya senang nak Itu capai yang tahap penting macam ni. konten podcast ni kan. Mencari whatever exclusivity about contoh tetamu dia Diva AA. So hope you are listening to Bros Gang TV. dia bukan program biasa tentang selebriti tu. Dia mencungkil 1001 story. Ya, betul. Reality Cuba lah. kau dengar balik soalan-soalan dia, kau tengok balik jawapan-jawapan dia. Itu yang penting Diva punya pandangan lah. So apa-apa pun thank you so much sekali lagi Diva Thank A you. sebab sudi duduk atas beanbag kita Beanbag and dia everything. tau. Beanbag daripada Shopee. Thank you to apa? Bros Gang TV. Tengok lagi. Bros Gang TV. Tak, Diva sebut je BGTV pun okey dah. BGTV, tapi nak sebut juga Bros Bros Gang TV. Bros Gang TV sebab from my feedback ramai dah tahu pasal kewujudan podcast ni. Ya, insyaAllah. Amin. So all the best. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah. Hope you all edit elok-elok and then kasih melets. Meletup kan. InsyaAllah. Pokemon. So apa pun thank you so much sekali lagi. Kita berjumpa lagi next episode. Ciao. Dah. Dah.